Sempena bulan Ramadan yang mulia ini, kita dihidangkan dengan amalan-amalan dari satu sudut agama sahaja, dan sudah tentulah bagi kita ia adalah agama Islam. Namun, adakah anda tahu bahawa terdapat juga amalan-amalan atau upacara agama-agama lain di dunia yang turut mengakui puasa sebagai salah satu ibadah agama mereka? Berkaitan dengan puasa, kali ini di TV akan membawakan kepada anda 5 perspektif tentang amalan berpuasa daripada 5 agama di serata dunia. Video kali ini akan menceritakan macam mana agama-agama lain di dunia berpuasa. Untuk rekod, amalan berpuasa sudah menjadi satu identiti yang kita amalkan di negara kita setiap tahun. Berikutan majoriti rakyat Malaysia adalah orang Islam yang akan berpuasa setiap kali tiba bulan Ramadan. Sahur! Sahur! Memang kita ketahui dari segi kajian pun menunjukkan bahawa amalan berpuasa adalah salah satu perkara yang baik untuk kesihatan. Itu persepsi kita sebagai orang yang wajib berpuasa. Walaupun begitu, hakikatnya amalan berpuasa sebenarnya merupakan satu amalan yang universal diamalkan banyak agama lain sebagai satu keperluan atau kewajipan pada penganutnya. Tanpa kita sedari, amalan berpuasa bukan sahaja milik umat Islam, tetapi ia juga banyak dilakukan oleh pelbagai golongan dan penganut agama lain. Persoalannya, benarkah anda mengetahui sedikit tentang amalan berpuasa di kalangan agama-agama lain di seluruh dunia? Sebelum itu, mohon jasa baik anda untuk sama-sama subscribe channel kami ini bagi mendapatkan maklumat-maklumat penting dalam negara maupun luar negara. 5. Perspektif agama Shinto dalam berpuasa. Memang kita di Malaysia jarang mendengar nama agama ini kerana boleh dikatakan tidak ada penganut agama tersebut dalam negara kita. Tetapi agama Shinto adalah majoriti penganutnya banyak tinggal di Jepun dan mereka turut sama mempunyai amalan berpuasa mereka sendiri. Bagi ajaran Shinto, amalan puasa yang dinamakan sebagai Saikai atau Susushimi biasanya diamalkan oleh Sami-Sami kuil Shinto setiap kali sebelum tibanya hari festival kepercayaan mereka. Sami Shinto pada zaman dahulu mengamalkan Saikai selama sebulan, namun kini dihadkan selama sehari saja setiap kali festival tiba. Bagi Sami-Sami Shinto, mereka turut percaya bahawa amalan puasa mampu membersihkan diri mereka dari pandangan keduniaan. Dalam kata lain, penganut agama Shinto juga akan berpuasa bila tibanya giliran mereka untuk melalui acara Misogi. Misogi adalah satu ritual di mana penganut Shinto perlu duduk di bawah air terjun bersebelahan sebuah tokoh dengan beberapa lokasi destinasi di Jepun. Menjadi pilihan popular mereka menunaikan amalan ini. Tempatnya memang cantik dan mempersonakan. Itu dianggap sebagai salah satu ritual wajib amalan Shinto. Penganut Shinto akan berpuasa dan bertafakur serta bersembahyang bagi mempersiapkan diri mereka. Ia benar-benar mengajak penganutnya untuk menyucikan dalaman mereka. Selain itu, amalan Misogi boleh dilakukan sendirian atau beramai-ramai, namun ramai memilih untuk datang dalam bentuk kumpulan dengan seorang ketua akan menjadi pengantara kepada upacara ritual tersebut. Boleh dikatakan ajaran Shinto ini mengamalkan sikap tolong-menolong dan berganding bahu antara satu sama lain di antara penganut mereka. Salud, mi familia. Salud. 4. Amalan puasa penganut Buddha. Untuk agama Buddha pula, ia agak jarang didengari khususnya bagi masyarakat dalam negara kita ini. Selalunya yang banyak kita temui adalah golongan vegetarian yang tidak memakan daging dan hanya makan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran. Namun penganut Buddha percaya setiap orang perlu mempunyai kawalan ke atas diri mereka sendiri dan amalan berpuasa juga dilihat sebagai salah satu cara melatih manusia mengawal nafsu. Amalan berpuasa mereka juga dilihat mempunyai pengaruh agama Hindu kerana penganut Buddha juga akan berpuasa pada hari bulan penuh yang dikenali sebagai amalan Uposatha. Dalam ajaran agama ini, wujud 2 cabang yang diikuti iaitu Theravada dan Mahayana. Cara amalan puasa mereka juga mempunyai perbezaan. Bagi pengikut ajaran Theravada yang ramai di sekitar Asia Tenggara, mengamalkan latihan yang dinamakan sebagai Hutanga, iaitu melepaskan kesemua tuntutan dunia ke atas mereka dan salah satu daripadanya adalah makanan. Seperti maklumat awal tadi, ia adalah satu amalan bagi mengawal diri dalam membersihkan minda serta kehendak yang berkaitan dengan nafsu manusia. Untuk pengikut ajaran Mahayana pula, yang majoritinya berada di bahagian Asia Timur, mengamalkan puasa tetapi masih lagi memakan sayur-sayuran kecuali 5 kategori tumbuhan yang dilarang kerana mempunyai bau yang kuat seperti halia dan bawang putih. Ini juga ada kaitan dengan golongan vegetarian seperti dimaklumkan tadi. Amalan puasa ini juga sama tujuannya hanyalah bagi membersihkan diri dari segala ancaman hawa nafsu. Namun, wujud juga satu kaedah berpuasa yang dinamakan sebagai Yongne yang diambil daripada amalan Sami Buddha di kawasan Tibet. Yongne diamalkan selama 2 hari
di mana hari pertama seseorang itu akan bertafakur tetapi masih makan dan minum. Pada hari kedua pula, mereka akan mengamalkan puasa sepenuhnya daripada makan dan minum serta tabiat berkata-kata. Dalam dapatan di TV, kami tidak menemui waktu yang tepat bagaimana puasa itu dijalankan, adakah sama ada dari terbit hingga tenggelamnya matahari. Namun dalam pencarian maklumat dari DTV, terdapat juga amalan puasa yang diamalkan, khususnya bagi amalan puasa Yongne yang berpuasa seharian tanpa makan dan minum. We'll be asking the questions, old man. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. 3. Agama Hindu anjurkan puasa. Mungkin ada orang Islam dalam negara ini yang mempunyai kawan yang beragama Hindu. Jika begitu, pasti kebanyakan orang tahu bahawa agama Hindu juga menggalakkan penganutnya mengadakan amalan berpuasa. Sebelum itu, DTV juga ingin meninggalkan pesan agar kita tidak membandingkan amalan puasa agama lain dengan agama Islam. Dan video ini sekadar sebagai satu pengetahuan am kepada semua. Okey, kita teruskan. Okay, let's go. Bagi amalan berpuasa dalam agama Hindu tidak mempunyai panduan yang tetap dan setiap penganut agama Hindu diberikan kebebasan memilih hari di mana mereka akan berpuasa. Walaupun begitu, amalan berpuasa banyak sekali dianjurkan dalam ajaran agama Hindu dan ini satu perkara yang menarik kerana agama ini turut melihat peri pentingnya amalan berpuasa dalam kehidupan seharian. Dalam agama Hindu, amalan berpuasa dinamakan sebagai amalan upavasa yang membawa makna upah, dekat dan vasa istilah dewa. DTV hanya merujuk maklumat ini secara umum. Sekiranya ia berlaku kesilapan, harap tinggalkan komen dan maafkanlah pihak DTV. Please forgive me. Dengan makna itu, amalan berpuasa diamalkan oleh orang Hindu sebagai satu amalan yang akan mendekatkan diri mereka dengan Tuhan atau dewa yang mereka anuti. Ia juga boleh dikatakan satu anjuran pembersihan diri dari segala cela dan sekiranya pembersihan diri itu percaya dilakukan, maka penganut agama itu akan mudah untuk mendekati Tuhan mereka. Tetapi ada juga perbezaan ketara. Melalui tarikh yang dipilih, penganut Hindu mengamalkan kaedah amalan berpuasa yang berbeza mengikut keraian atau kepercayaan pada waktu tertentu. Pada hari perayaan agama, puasa sepenuhnya akan diamalkan. Ada juga harinya di mana mereka akan berpuasa daripada makan dan hanya minum air. Sekiranya ketika hari-hari Purnima, bulan mengembang penuh dan hari Ekadasi iaitu hari ke-11 selepas hari bulan penuh, penganut Hindu akan mengamalkan puasa sepenuhnya, tidak makan dan minum daripada detik matahari terbenam sehinggalah 48 minit selepas matahari terbit keesokannya. Begitulah maklumat berkenaan dengan ajaran agama Hindu berkenaan dengan amalan puasa dalam ajaran mereka. Dua, orang Sing berpuasa. Memang penganut agama ini adalah minoriti dalam negara kita, tetapi dalam peringkat universal, agama ini juga antara agama besar. Agama Sing sebagai umumnya mengetahui bahawa terdapat juga amalan puasa dalam ajaran mereka. Ianya berbeza dengan agama-agama besar di seluruh dunia. Ajaran Sing mempunyai perspektif yang jauh berbeza terhadap amalan berpuasa. Ajaran Sing percaya puasa tidak membawa apa-apa kebaikan daripada segi spiritualiti dan hanya menggalakkan pengikutnya berpuasa apabila perlu, disebabkan oleh masalah kesihatan. Ia lebih menekankan penjagaan fizikal dan kesihatan semata, tidak bergantung kepada kerohanian dalaman seperti ajaran agama yang lain. Selain itu, amalan puasa juga menjadi salah satu amalan yang tidak dianjurkan dalam ajaran Sikh kerana mereka percaya apabila seseorang itu tidak mengamalkan tabiat makan dan minum seperti biasa, dia sebenarnya sedang menyiksa dirinya. No, God, please, no, no. Di sisi penganut agama Sikh, puasa bukanlah sesuatu yang perlu. Maksudnya, puasa perlu menahan nafsu atau makan minum. Jika mereka perlu berpuasa, mereka disarankan untuk berpuasa daripada mengganggu wanita yang sudah jadi isteri orang lain, berpuasa daripada bercakap bohong dan berpuasa daripada melangkahkan kaki kepada sesuatu yang tidak baik. Puasa daripada benda buruklah kiranya. No, God, please, no, no. Jadi itulah perspektif ajaran agama Sikh berkaitan dengan puasa bagi mereka. Itulah keunikan agama Sikh dalam memahami erti puasa bagi penganut mereka. Satu, Kristian juga berpuasa. Selain agama Islam, agama Kristian juga antara yang popular di kalangan penduduk di muka bumi ini, mempunyai jumlah penganut yang paling ramai di dunia. Agama ini tidak ketinggalan dalam menganjurkan amalan-amalan hikmah seperti berpuasa. Seperti agama lain, dalam agama Kristian, puasa memang memainkan peranan yang besar serta dilihat salah satu cara terbaik penganutnya mendekatkan diri dengan Tuhan.
Salah satu amalan puasa paling popular di kalangan penganut Kristian adalah puasa 40 hari sempena musim Lent. Hari Lent adalah hari sebelum hari Easter, iaitu selama 40 hari. Dalam waktu itulah, puasa bagi penganut agama Kristian akan berpuasa. Penganut Kristian akan berpuasa pada musim Lent dilakukan selama 40 hari bagi memperingati pengorbanan dan susah payah yang telah dilalui Jesus Christ semasa perjalanannya di padang pasir. Kisah ini yang dicatatkan dalam kitab Bible dengan nama The Temptation of Christ menjadi asas kepada amalan berpuasa dalam tempoh tersebut. Namun ketika ini, amalan berpuasa sempena musim Lent ini mempunyai banyak kelonggaran. Dengan berpuasa yang diamalkan, tidaklah bermakna seseorang itu perlu menghindari makan dan minum sepenuhnya. Ada gereja yang membenarkan pengikutnya masih makan dan minum dengan hanya mengelakkan diri daripada makan daging sahaja. Selain itu, amalan berpuasa sepenuhnya, menghindari makan dan minum serta perkara-perkara lain seperti merokok atau minum arak masih lagi diamalkan oleh beberapa golongan penganut ajaran Kristian. Dalam istilah lain, amalan berpuasa itu dinamakan sebagai black fasting, memerlukan seseorang Kristian tidak makan dan minum, mengelakkan makanan segar seperti daging, telur, keju dan susu, tidak mengambil alkohol dan hanya kembali makan dan minum selepas terbenam matahari. Begitulah puasa-puasa bagi agama-agama besar dalam dunia ini. Jika dilihat, amalan puasa adalah satu amalan yang murni dan menganjurkan kebaikan dalam diri manusia. Dapat dipastikan amalan puasa dilakukan bagi menyengkang hawa nafsu manusia dan ia patut dilakukan oleh manusia secara umum. Selain itu juga, dalam kefahaman ajaran pelbagai agama menggambarkan bahawa amalan berpuasa mampu mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Maka dari itulah agama Islam juga tidak terlepas dalam menganjurkan amalan berpuasa di bulan Ramadan. Semoga video ini dapat memberikan sedikit info kepada anda semua. Selamat menjalani ibadah berpuasa. Jangan lupa tinggalkan cadangan di ruangan komen untuk video kami seterusnya. Terima kasih kerana menonton video kami. Semoga bertemu lagi di video kami seterusnya. Goodbye.